Sebab tu orang dulu buat dakwah ni, mereka buat dakwah dengan susah payah. Saya pernah sikit daripada Johor, 3 orang cikgu mula-mula dakwah saya masa umur 12 tahun. Ada saya sampai ke KL ni, ada ijtimak begitu, ada ceramah ulama-ulama. Jadi saya datang malam, program tu banyak hari. Saya datang dalam subuh lah saya datang. Sibuk kan ceramah sana sini. Saya datang itikaf 2 pagi. Tak ada tempat tidur. Dalam masjid tu dekat saf depan tu je kosong. Tengah-tengah tu orang sembahyang, depan tu pun sembahyang. Kat mimbar tu saya pergi baring kat situ. Tiba saya dengar doa-doa. Ya Allah, beri hidayah pada Liu Yun Pao, beri hidayah pada Linda Liu. Dia nangis-nangis kuat-kuat bang. Dia nangis sungguh-sungguh, bukan kuat-kuat. Dia nangis tu dia tersesak. Didoakan saya, keluarga saya seorang-seorang. Adik-adik saya Islam, bukan Islam, pakcik-pakcik saya. Saya pun tengok siapalah orang ni. Tengok-tengok di antara cikgu yang mula-mula dakwah saya. Saya tegur dia. Dia tak ingat saya. Sebab apa? Dia ada penyakit dah. Macam dia dah berumur dah. Dia tak ingat saya bang. Dia tak ingat. Tengok saya dia kecil manis macam penyakit lah. Dan dulu dia lupa-lupa sikit bang. Dia macam tengok saya tu, dia tak ingat saya. Tadi dia baru sebut nama saya. Haji takkan tak ingat saya sampai hati haji. Saya ngaji punya dah rapat. Dia pandang saya lama. Saya ingat-ingatkan dia. Saya sedih. Tahu tak apa dia? Walaupun dia tak ingat saya, muka saya sebab penyakit dia, tapi dia sebut nama saya dalam doa dia. Baru saya tak, macam mana boleh sebut nama dalam doa dia? Sebab dah jadi harian. Itulah bacaan dia hari-hari doa dia. Jadi baru saya, walaupun kita dah lama tak jumpa, kita saling mendoakan satu sama lain. Itu orang Islam dulu-dulu. Mereka sangat berkasih sayang. Ni Nabi ajar pada orang muhajirin. Orang muhajirin kata, ya Rasulullah, orang Ansar ni masuk syurga, kami tak masuk dah. Kami syurga rendah-rendah je kalau masuk pun. Sebab orang Ansar ni baik, berkorban daripada dulu lagi. Dia banyak harta, bagi separuh. Masa dia susah, dia tolong kita. Kalau tak ada pun dia tolong juga. Ya Rasulullah, orang Ansar ni masuk syurga, kami orang muhajirin tak masuk syurga. Orang dulu bang cakap macam tu, iman kuat ke Allah. Ya Rasulullah, kami orang muhajirin tak masuk syurga. Takkanlah muhajirin tak masuk syurga bang. Takkan orang muhajirin tak masuk syurga. Orang muhajirin yang jaga Nabi masa kita semua tak ada kat sana. Orang Ansar ni banyak berkorban untuk kami ya Rasulullah. Nabi kata tak. Selagi kamu buat 2 perkara. Satu, jangan lupa hargai baik mereka. Jangan lupa terima kasih atas kebaikan orang. Kedua, sabda Nabi, jangan lupa sebut nama mereka dalam doa. Kita orang Islam nak berkasih sayang. Satu, ingat baik dia. Kedua, sebut nama dia dalam doa. Nak rapat sekeluarga, doakan adik-beradik, abang, kakak, adik-beradik. Dulu kecil-kecil main-main sekali, dah besar ni bergaduh. Jadi kan masa-masa muka berdendam, pandang macam musuh dah. Sebab balas WhatsApp tak balas WhatsApp je. Seorang pandai balas WhatsApp, seorang tak pandai menaik kat WhatsApp, bergaduh bang, tak bertegur dah. Wah, sikitnya kau reply aku punya panjang hantar. Aku ni abang kau adik. Wah, kau bukan main kan. Adik-beradik bang, mak yang meninggal ni bergaduh biasa, dah tak rapat. Tengok pun macam musuh kadang. Jadi sebab tu doa adik-beradik, doa sesuatu, sebut nama dalam doa, sebut nama anak-anak. Jadi esok kita dengar anak saudara berjaya, kita gembira. Macam tu orang Islam. Kita kalau gembira tengok kejayaan, kebaikan orang dapat, tu tanda Allah sayang kita. Dengan isteri, suami, ada orang kat luar baik bang, masuk rumah jadi garang, pukul anak isteri, bertabur-tabur, sepak anak, menjerit. Jadi tak tentu hala, tak tahu nak marah je kerja dia. Lepas tu seorang jumpa Nabi, Nabi kata jangan marah. Ya Rasulullah, nasihat saya. Nabi kata jangan marah. Ya Rasulullah, nasihatkan saya. Nabi kata jangan marah. Jangan apa? Jangan marah. Balik peluk anak-anak. Kesian anak-anak ni bang. Saya beritahu kat abang, baru ni cuti sekolah, saya jumpa 1,500 pelajar. Tahu tak apa yang menyedihkan saya? Saya jumpa 1,500. Saya anggarkan 500 orang lah agaknya. Dalam 1,500, 500 orang anak-anak yang bermasalah, yang masalah berat-berat. Budak-budak perempuan baru tingkatan 2, 3, maafkan, dah mula terlibat dengan zina. Anak orang baik-baik, bukan semua anak teruk-teruk tak terlibat dengan zina. Tingkatan 2, 3 bang, berbual, dia orang cerita kat saya sampai stopkan dia orang cerita bang. Saya bukan suruh dia cerita, saya bercakap. Mak, apa awak fikir tentang diri awak ni? Ke tak rasa apa-apa dengan saya ceramah, awak fikir apa? Dia orang pun nangis, masing-masing bukan cerita tu dengan bangga tak, dia cerita tu nangis bang. Budak-budak, macam anak-anak kita, dia bercerita. Saya pun dengar, saya stopkan. Kalau cerita terlebih, saya stopkan. Sebab saya dengar tahu sikit je, saya stopkan. Saya berbual dalam grup bang, banyak. Sampai saya macam terkejut. Banyak anak-anak akhir ni, dia torih tangan. Jadi macam trend pula lah. Torih tangan. Saya terkejut bang, budak-budak anak perempuan torih tangan. Saya tahu sakit, saya tahu, saya faham. Daripada kecil. Ada 3-4 orang pula dalam ramai, saya jumpa 3 orang budak baru ni. Kata 2-3, dia nak keluar pada Islam. Dia masuk agama lain. Sebab dia hari nampak bapak dia orang agama juga, bukan agama, orang Islam, pukul mak dia. Mak dia menjerit tengah malam, hari dengar. Dia pula sekolah ramai kawan-kawan yang bukan Islam pula, yang agama lain. Dia nampak agama tu peace, love, kasih sayang.
Dia pun cakap saya dah nekat memang saya nak masuk agama ni. Saya pun dah lama tak semayang, saya pun dah tinggal semua mak saya suruh, dia orang pun jarang-jarang semayang. Dia pun cakap kat saya, lepas tu satu hari saya nampak ceramah ustaz kat YouTube buat begini. Oh, apa dalam Islam ni ada kasih sayang juga. Dia ingat tak ada bang. Ialah sebab ialah media selalu gambarkan kita ni begitu begini, sebenarnya tak betul pun. Sebab tu abang kakak kena beri kasih sayang, beri kasih sayang. Peluk anak-anak, peluk keluarga, peluk mak ayah, siapa ada mak ayah. Adik-beradik rapatkan hubungan. Jadi orang yang menyatukan keluarga kita rapat. Orang masjid sama-sama kita. Kita semua ni sebuah keluarga bang, sebuah keluarga. Kita bukan tiba-tiba ada kat sini. Ada manusia yang berjuang, kita jadi sebuah keluarga. Terus beri, berbual dengan anak, beri kasih sayang. Saya dulu sesat, tak kenal Tuhan. Satu hari bapak saya garang mak saya. Dengan mak saya dia baik penyayang. So tu balik peluk keluarga, cakap sayang. Boleh insyaAllah kan? Cakap, cuba tolong pegang tangan orang sebelah. Cuba pegang tangan sebelah. Bisa kalau keluarga sunnah, saya selalu suruh buat begitu, pegang tangan. Cuba pegang. Ni saja bukan amalan, saja nak suruh ingat hadis yang tadi tu. Dah pegang tangan tak? Dia orang pendakwah gitu bang. Dia selalu gosok-gosok tangan orang sebelah. Biasa kita. Ya, kalau abang jumpa alim ulama' gitu bang. Abang jumpa siapa alim ulama' luar negara kan. Dia suka macam gosok-gosok. Kadang saya susah hati juga, seram juga. Dia gosok. Dia memang gitu bang. Pegang tangan. Tak lepas-lepas. Biasa kita pegang tangan perempuan, kita biasa. Kalau pegang tangan lelaki, susah hati sesama. Pegang. Cuba pegang je. Cuba pegang. Cuba ulang hadis tadi. Nabi berbalik rumah, Nabi buat macam ni. Nanti abang kakak balik rumah setiap kali, mesti buat macam ni. Mesti. Jangan siapa pun dalam majlis ni balik rumah marah. Boleh, siapa janji macam tu angkat tangan. Jangan satu orang balik rumah mengamuk. Nak mengamuk lepas buat ni baru mengamuk. Boleh janji, balik ni buat ni. Ni Nabi buat, kalau ingat Nabi buat dapat. Cuba pegang balik tangan, cuba pegang. Kata ya Allah. Cuba ulang hadis tu lebih kurang. Ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Balik rumah pegang semua. Jangan seorang pun terlepas. Kakak ke abang tak keluar bilik, abang pergi bilik dia, tanya khabar dia. Tu maksud salam, maksud salam. Jangan biar dia dalam bilik. Jangan biar sesiapa pun terperap dalam bilik. Pergi berbual dengan dia. Boleh buat nanti abang kak? Masya Allah. Cuba salam orang sebelah. Salam orang sebelah, seorang pandang seorang. Seorang pandang seorang. Salam dia. Ni Nabi aja juga ni. Nabi cakap kat sahabat. Nabi suruh cakap sayang. Cuba kan tangan cakap. Saya sayang awak. Kerana Allah. Dah. Dah salam dah. Salam balik salam. Cakap saya sayang awak kerana Allah. Allah sayang awak. Diberi iman Islam. Awak mulia beruntung. Peluk dia, peluk orang sebelah. Cuba peluk. Siapa tak peluk berdosa. Peluk. Siapa tak peluk berdosa. Peluk orang sebelah lah mesti. Nanti datang keluarga sunnah 9 Februari. Saya buat dekat Maib Serdang. Dekat Dewan Besar Serdang. Datang ramai-ramai. Bawa orang daripada masjid ni datanglah. Ramai-ramai 2 bas ke datang. Boleh? Siapa yang boleh lah tak boleh jangan paksa. Semua boleh datang. Yang dah kahwin, yang bujang, yang nak kahwin lagi, yang dah lama seorang-seorang kakak-kakak kan datang. InsyaAllah bertemu jodoh nanti tu. Kakak mana-mana dah lama single-single boleh datang. Nanti Allah beri suami. Adik-adik pun boleh 18 tahun ke atas lah. Yang lain-lain janganlah kan. Nanti kan tak jadi kerja kita. Kalau seorang berlari boleh peluk. Kalau 300 orang berlari tak jadi ceramah juga kita kan. Jadi abang kakak yang sangat saya sayangi, dulu kecil-kecil keluarga saya tak kenal Allah, tak kenal Tuhan. Satu hari saya pergi sekolah, ada seorang cikgu matematik bagi ceramah 80 tahun dalam neraka. Saya dengar, saya menangis. Tuan-tuan mungkin sebahagian pernah dengar. Saya balik masjid, ni adik-adik ramai belum kenal, tak pernah dengar pun. Dia orang nampak saya main bawa basikal je, naik motor je, dia orang tak nampak saya je ceramah sangat. Saya dengar ceramah tu saya nangis. Bapak saya setiap tahun buat pesta arak kat rumah. Tak bagus cerita ni. Saya balik rumah tapi saya dah cerita jugalah. Sampai ke rumah, saya balik rumah, saya belajar kenal Allah, belajar semayang di masjid ke pintu belakang. Saya sampai kat sekolah, saya semangat abang kakak. Masjid saya tak ramai sangat orang, ada pendakwah-pendakwah datang. Bila pendakwah ni datang, berapa hari, 3 hari dia datang, dia orang ajar saya makan dalam dulang, dia orang ajar saya makan berjemaah, dia orang cerita Nabi-Nabi, dia ajar saya pakai serban. Sampai sekarang saya ingat. Bila dia orang balik, saya lambai dia orang, saya pegang tangan dia orang, tak bagi dia orang balik. Abang-abang balik, siapa nak teman saya dakwah kawan-kawan saya? Kat taman, dekat sini sana. Saya semangat berdakwah. Dia orang balik kali pertama. Lain kali orang lain pula datang. Bila dia orang datang, masjid saya tak ramai orang. Saya awal-awal dah jadi imam kat masjid saya tu. Walaupun banyak mangkir lah, baru belajar Fatihah dah jadi imam dah bang. Bilal tu tak saya cakap, memang hari-hari Bilal. Memang salah je Bilal mula, pakai hentam je Azan. Bila dia orang balik, lain kali dia orang datang berdakwah, dia orang balik masjid bawah bukit. Saya lambai dia orang pada atas bukit. Abang tahu sebab apa saya lambai?
pada atas bukit. Diorang cari saya, saya nampak diorang cari saya. Mana Ebit? Sebab saya memang tolong diorang khidmat, angkat barang diorang semua sekali. Dan satu lagi tukar habiskan makanan diorang. Bila diorang balik, saya lambai pada atas bukit. Diorang tak nampak saya. Saya nyorok kat batu atas bukit tu, masjid bawah bukit, saya lambai diorang. Saya doa dari jauh, nangis. Abang tahu sebab apa? Sebab kalau saya lambai dekat-dekat, saya tak tahan, saya malu nangis depan diorang. Sebab saya sayang kat diorang, sebab diorang banyak ajar saya tentang sunah-sunah Nabi, kehidupan Nabi. Jadi bila diorang balik, saya lambai dari jauh. Dan saya fikir lepas ni dia tak ada orang nak teman saya makan, nak suap saya makan. Lepas ni tak ada orang nak ajar saya semayang. Saya semangat berdakwah. Saya kata satu abang akak, 7 orang kawan saya masuk Islam. 7, maaf sebut begitu, 7. 4 kekal sampai sekarang, 3 tak kekal. Kawan-kawan saya ada yang bukan Islam sampai pindah sekolah, mak opak dia orang buat pindah. Ada yang datang sekolah bawa polis dulu-dulu kan, report apa semua kan. Sebab budak bawah umur masuk Islam. Cari ustaz dah panik panggil saya. Yang Islam kan bawah umur juga susah juga. Habis saya kalau dapat je masa rehat, cikgu ada mesyuarat, saya pergi kelas-kelas bang, ajar masuk Islam, ceramah sana sini. Itulah kerja saya. Sampai ada seorang cikgu Cina, saya peluk sampai sekarang saya ingat. Di tengah mengajar sains saya nangis. Belajar sains nangis. Saya tengok muka cikgu Cina, tahu apa saya fikir? Masuk neraka cikgu ni kan. Habis je kelas tu belum habis berlari peluk cikgu tu. Cikgu tu nak dah lepas saya. Saya pegang kaki cikgu, saya sayang cikgu. Saya tak nak cikgu masuk neraka. Kat rumah saya buat pesta arak kat ladang bapak saya sampai keluarga saya. Bila dia datang, anak-anak kat luar, saya kat luar, saya suruh dia semua mengucap semua sekali. Budak anak-anak saudara sepupu saya semua dah pernah mengucap dah bang. Saya bagi coklat, siapa nak coklat? Mengucap dulu. Wah. Habis mengucap bang. Ajar semayang, saya memang cerita Nabi je, pakai cakap kuat-kuat betul. Dulu ceramah saya sama je, Nabi Ibrahim, Nabi Musa sampai habis, daripada lahir sampai meninggal. Ayat Quran tu semua saya hafal, masa kecil dah hafal dah bang. Pakai hafal je nak ceramah kat orang, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, itu je. Tak Nabi Ibrahim, Nabi Musa, tu je lah. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, tu paling banyak saya cerita. Betul tidak tak tahulah, tapi memang ceramah sungguh-sungguh masa tu. Semangat ceramah, maaf saya cerita macam ni. Sampai macam tu lah, di mana-mana ceramah je. Masa tu susah, masa tu lesen motor pun tak ada, ketahan polis. Lepas kena ceramah pula kat polis tu. Pakcik dah masuk waktu solat. Maknanya maaf dah masuk waktu solat, malaikat menyuruh, wahai anak Adam, padamkanlah api yang sedang kamu nyalakan. Wah, kau ingat aku tak sembahyang? Ceramah tu. Pakcik Nabi dulu nangis-nangis. Dulu ceramah nangis, tak ada gurau bang. Sampailah satu hari saya nangis sebab saya risau mak ayah saya. Orang balik masjid saya tak balik. Saya balik lambat sikit. Doa, ya Allah, saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Macam mimpi cerita kat abang semua ni. Sekejap masa berlalu kan. Ya Allah, saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Tolonglah saya, ya Allah, saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Tolonglah ya Allah, saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Di rumah tengah baca Quran, baca hadis dalam bilik. Saya buat taklim dalam bilik. Hari-hari saya kunci pintu. Saya tak tengok TV dah daripada kecil. Sekarang tengok juga, dulu tak tengok. Baca taklim, tengah baca saya bawa adik saya. Saya adik saya yang bongsu, saya anak nombor 10. Mak saya datang, abang akak tak ada kat rumah. So belajar jauh-jauh, ada duduk dengan dia atuk nenek kat kampung. Baca-baca taklim, mak saya duduk. Mak saya nangis, dia kata, Ibit boleh ajar mak. Saya pun ajar mak saya sembahyang, kenal Allah. Hari-hari saya mak dengan adik 3 orang. Lepas 6 bulan, saya hari-hari nangis. Saya cuma hari fikir dalam otak saya, doa saya cuma satu je. Saya tak nak bapak saya masuk neraka. Ya Allah, ayah saya baik, saya sayang dia. Saya semenjak kenal Allah, belajar Islam, belajar berdakwah ni, saya tak pernah benci bapak saya. Tak pernah. Walaupun saya berdakwah, dipukul saya tak pernah benci dia. Tak pernah sekali pun dalam hati saya, cikgu suruh sabar, jangan benci bapak. Tak ada, tak pernah. Saya tak pernah benci dia. Sebab tu abang kat saya dulu susah nak salahkan orang ni, susah. Nak salahkan mak ayah ni susah. Lepas tu kalau kawan-kawan saya masuk Islam, mak ayah dia marah, dia merajuk bukan main. Saya bercakap kat dia, saya tak pernah merajuk pun. Kenapa awak merajuk sangat? Saya cakap kat dia lah. Saya tak pernah merajuk ayah saya bang. Tak pernah benci dia, walaupun dipukul saya selalu, saya tak marah dia. Tengah saya baca taklim, saya mak dengan adik, bapak masuk bilik. Dia nangis, Ebit boleh tolong ayah, ajar ayah kenal Allah, ajar ayah sembahyang. Dia pun nangis tak berhenti. Dia nangis tak berhenti. Saya nangis tak berhenti. Saya jadi pegang tangan dia, ambil uduk. Saya jadi imam, dia makmum. Sepanjang sembahyang dia nangis lagi, tak berhenti nangis. Habis sembahyang, Ebit, Allah maafkan ayah tak? Ayah ni jahat nak. Ayah tak pernah kenal dia. Dia jaga ayah, bagi nikmat, ayah begitu begini. Nak, Tuhan maafkan ayah tak? Ayah rambut dah putih, berubat, dia maafkan ayah tak? Mesti dia tak maafkan ayah kan nak? Ayah jahat. Ayah nak tahu tak? Siapa yang bawa ayah hari ni sembahyang kenal Allah? Kalau ayah nak tahu, bukan Ebit. Kalau ayah nak tahu, bukan mak.
Yang bawa ayah sembahyang ialah Allah Subhanahu wa taala. Ayah, Allah tengah tengok ayah sekarang. Ayah, Allah tengah dengar ayah sekarang. Ayah, Allah yang buka hati ayah untuk kenal dia. Ayah, dia yang kutip keluarga kita daripada longkang untuk kenal dia Tuhan. Dia sayang kat kita, dia nak maafkan kita, dia nak beri peluang kat kita, dia nak bagi kita masuk syurga. Aisyah terus nangis tak berhenti. Nak dimaafkan ayah? Ayah dimaafkan ayah. Dimaafkan ayah. Ayah dimaafkan ayah. Dia sayang kat ayah, dia sayang kat ayah. Dimaafkan ayah, disayang, maafkan ayah, disayangkan.